Selawat dan salam saya ucapkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan berbanyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kesihatan yang baik kepada kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang di-Pertua Dewan atas ruang dan peluang untuk saya turut berbahas buat kali pertama sebagai salah seorang ahli dewan yang mulia ini. Saya sebagai salah seorang senator yang baru dilantik dalam dewan yang mulia ini merasa terpanggil dan merasa tidak lengkap jika saya tidak melibatkan diri dalam perbahasan ini. Selama hampir 170 hari, iaitu dari 11 Januari 2021 hingga 1 Ogos 2021, kita diperintahkan dengan satu proklamasi darurat yang dinyatakan berdasarkan ancaman pandemik COVID-19 terhadap kehidupan ekonomi yang merupakan salah satu asas dalam satu proklamasi darurat yang dibuat termaktub dalam perkara 150/1 Perlembagaan Persekutuan. Pada saat Yang Berhormat Paguh mengumumkan, ramai rakyat di luar sana terpinga-pinga dengan pelaksanaan ordinan darurat yang sebenarnya pada ketika bekas Yang Berhormat Menteri Undang-Undang memaklumkan kepada Dewan Rakyat pada 26 Julai yang lalu bahawa kerajaan ketika itu telah pun membatalkan ordinan darurat 5 hari sebelum tanpa sebarang pengumuman dibuat oleh pihak kerajaan. Pada masa itu secara tidak langsung mencetuskan satu situasi di mana disebut polemik krisis perlembagaan. Ramai yang mempersoalkan tindakan pelaksanaan ordinan darurat ini. Secara perbandingannya boleh kita lihat, COVID-19 pada hari pertama pengumuman darurat dibuat, kes sebanyak 2,232 kes. Manakala pada hari terakhir darurat pula, ia merekodkan sebanyak 17,045 kes positif. Di antara persoalan yang menimbulkan perdebatan dan persoalan pada orang ramai, adakah ordinan darurat ini dilakukan atas dasar pengawalan kesihatan awam yang memudaratkan? Tetapi kenapa kes tetap naik mendadak seakan tidak signifikan pun ordinan darurat ini dilaksanakan? Justru itu saya ingin bersoal kepada pihak kerajaan. Sejauh manakah sebenarnya keberkesanan pelaksanaan ordinan darurat ini dalam mengawal penularan pandemik COVID-19 sepanjang 170 hari? Berkenaan, apakah kriteria yang dilihat oleh kerajaan untuk mengisytiharkan ordinan darurat ini sebagai kejayaan dalam menangani satu ancaman kesihatan yang memudarat kepada ekonomi negara? Sejurus itu juga, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk memuji kesungguhan dan komitmen Yang Berhormat Rembau dan Yang Berhormat Tenggara yang mengandalkan portfolio sebagai Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi dan Menteri Kesihatan sepanjang tempoh ordinan darurat ini dilaksanakan. Program COVID-19 kebangsaan ataupun PIK dijalankan dengan berjaya, mempertingkatkan kadar vaksinasi negara sehingga menjadikan Malaysia antara negara yang terpantas dalam dunia dengan konsisten memberi kadar vaksinasi setinggi lebih 500,000 dos sehari. Malah kajian daripada National Library of Medicine, National Institute of Health America dengan izin juga menyatakan Malaysia adalah salah satu negara yang mencatat kadar penerimaan vaksin COVID-19 tertinggi di dunia pada kadar 94.3% dalam kalangan rakyatnya. Seterusnya membuat Malaysia antara negara yang merekodkan kadar vaksinasi terpantas di dalam dunia. Namun di sebalik berita gembira tersebut, ada beberapa perkara yang perlu menjadi pengajaran yang perlu dimuhasabahkan sebaik mungkin dalam episod ordinan darurat ini, iaitu isu perolehan vaksinasi. Baru-baru ini menurut portal The Malaysian Insight dengan izin memetik laporan Jawatan Kuasa Wang Negara ataupun PAC yang mendakwa Malaysia tidak mampu meletakkan wang tempahan bagi mendapatkan vaksin COVID-19 tanpa maklumat klinikal awal kerana kengkangan kewangan dalam proses perolehan. Ini menjadikan satu perkara yang proaktif yang patut penubuhan Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 pada bulan Oktober 2020. Isu ini hangat dipermainkan oleh pihak tertentu dalam memberi persepsi negatif dan tuduhan jahat kepada pihak kerajaan. Oleh demikian, Dewan Yang Mulia ini saya mohon untuk pihak kementerian berkaitan untuk menjelaskan sedikit keliruan agar